Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Machang, di bandar dekat dengan bandar Machang lah, lebih kurang dalam 15 km. Ini jambatan Sultan Ismail. Jambatan ni jambatan lama. Sebelum ada jambatan sebelah ni, dia ada sebelah ni yang lama punya. Okey, jom kita pergi tengok. Kawasan ni ditutup dan sila jauhi kawasan berbahaya dengan perintah yang dipertua MDKK. Jambatan ni dibuat oleh British dahulu lah. Zaman British dahulu. Jambatan gantung Sultan Ismail Kuala Krai atau Jambatan Sungai Nal merupakan satu-satunya jambatan gantung di negeri Kelantan yang menjadi medium perhubungan penting antara Kota Baru dan Kuala Krai. Jambatan ini merupakan peninggalan sejarah yang dibina oleh British pada tahun 1920-an. Ia telah disempurnakan perasmiannya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail pada April 1932. Jambatan ini telah banyak memainkan peranan dalam peningkatan taraf hidup, taraf ekonomi penduduk di Kelantan. Sehingga kini, ia masih gah berdiri kukuh sebagai monumen penting bagi daerah Kuala Krai walaupun setelah jambatan baru yang telah moden telah dibina bersebelahan dengannya. Mengikut sejarah, penjajahan jambatan tersebut pernah beberapa kali diletupkan oleh tentera Jepun untuk menyekat kemarahan tentera British, dan dibina semula jambatan ini masih berdiri teguh walaupun dimamah usia. Jambatan Sultan Ismail ini pernah berkhidmat selama 54 tahun. Terletak berhampiran kawasan industri batu Jong di laluan persekutuan Kuala Krai Kota Baru, kira-kira 11 km dari bandar Kuala Krai. Jambatan Sungai Nal atau Jambatan Gantung Sultan Ismail merupakan satu-satunya jambatan gantung di negeri Kelantan yang menjadi medium perhubungan penting antara Kota Baru dan Kuala Krai. Jambatan gantung merupakan sejenis jambatan di mana unsur yang menanggung beban digantung dari kabel. Sementara jambatan gantung moden dengan pelantar rata dibina sejak dari awal abad ke-19. Jenis terawal dilaporkan telah dibina seawal abad ke-3. Jambatan gantung ringkas untuk kegunaan pejalan kaki dan ternakan masih lagi dibina berasaskan jambatan tali ika kuno. Jambatan ini dibina dengan penuh gaya Inggeris bagi menandakan anda telah memasuki bandar pentadbiran British. Jika direnung,
memang Kuala Krai mempunyai kedudukan yang istimewa berbanding dengan bandar lain. Dan kenapa mereka tidak bina terlebih dahulu jambatan berhubungan Kota Baru dengan Pasir Pekat, sedangkan kawasan tersebut adalah akses terdekat dengan Tumpat. Selain itu, Kuala Krai juga dilengkapi dengan 8 sasar untuk pendaratan kapal terbang di Batu Mengkebang. Juga di Pasir Putih, mereka telah membina 8 sasar di Gong Kedah. Begitulah istimewanya dua bandar ini. Jambatan ini telah mengalami kebakaran pada 22 Jun 2012 ekoran putung rokok yang dibuang oleh seorang warga asing. Kejadian ini menunjukkan ianya tidak diawasi sewajarnya oleh pihak berwajib. Maklumat berkenaan jambatan ini juga sangat kurang, sedangkan ianya mempunyai nilai estetika yang tinggi. Semoga pihak berwajib bertindak lebih proaktif untuk terus mengekalkan nostalgia jambatan ini. Kabel besi yang menggantungkan jambatan ini berukuran 12 inci lilitan. Kabel ini dipintal pada bahagian luar dengan dawai besi lebih kecil dan kelihatan seperti tali yang berpintal. Sehingga kini ia masih gah berdiri walaupun setelah jambatan baru yang lebih moden telah dibina bersebelahan dengannya. Fasad gerbang jambatan ini telah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang bakal merosakkan kulit struktur di tubuh lusuhnya. Pasti di penghujung ceritanya nanti ia bakal menyembah bumi. Suatu ketika dahulu ia egah dengan reka bentuknya yang menyamai jambatan-jambatan di Eropah. Gah dengan struktur binaannya yang menggunakan besi keluli yang begitu teguh dan kuat. Suatu ketika dahulu, jambatan Sultan Ismail ini amat penting bagi perhubungan jalan raya yang menghubungkan antara Kota Baru dengan Kuala Krai. Dengan sepanjang 70 kaki, manakala lebarnya pula ialah 30 kaki. Jambatan Sultan Ismail ini tidak lagi digunakan semenjak jambatan baru berhampiran siap dibina pada tahun 1986. Mulai dari saat itulah jambatan warisan sejarah ini tinggal sepi, hanya menggamit nostalgia lalu. Saat manisnya semasa dirasmikan oleh KDYMM Sultan Ismail Ibnu Sultan Muhammad pada 19 April 1932. Persoalannya di sini adalah, adakah kita perlu mengekalkan atau terus melupuskan warisan sejarah ini dari tatapan generasi yang akan datang? Dibuka pada 19 April 1932 oleh KDYMM Sultan Ismail Ibni Sultan Muhammad. 45 tak nampak. Okey, itu sajalah. Ini wakaf lama. Info yang dapat aku berikan sedikit, itu saja. Semoga warisan dan sejarah ini dipelihara untuk generasi yang akan datang.